kotor, lalu dia terdiam. Faham tuan-tuan maknanya apa? Ini kata bahasa ahli tasawuf, bahasanya halus. Bahasanya dia tak boleh, dia kena baca 2 kali, 3 kali, tuan-tuan baru faham. Kata yang seorang lagi, dia kata, kenapa kamu katakan taubat itu bukan ingat dosa. Taubat tu lupakan dosa. Maknanya kalau kamu dah lupakan, kamu dah bertaubat, kamu lupakan itu, masuk kepada cerita yang baru, itulah taubat. Dia kata, kenapa begitu? Kata dia, bila kamu buat kekotoran dosa, lalu Allah keluarkan kamu daripada itu, pergi kepada yang bersih. Okey? Dan kamu masih ingat lagi kekotoran itu adalah satu keburukan. Sedangkan Allah dah keluarkan kamu dah. Tapi kamu ingat balik yang lama. Maksudnya kamu ingat balik dosa-dosa kamu itu seolah-olah kamu tidak meyakini penerimaan taubat daripada Allah yang telah bersihkan kamu. Kamu kata mungkin boleh balik lagi kot. Okey, maka itu seperti salah buruknya tanggapan kamu kepada Allah yang telah keluarkan kamu, tapi kamu tengok balik kekotoran kamu itu. Sedangkan kamu dalam keadaan yang bersih, maka padanya itu adab yang buruk kepada yang telah bersihkan kamu. Walau macam mana pun tuan-tuan, saya nak sebut, dua-dua pendapat itu betul. Dia melihat kepada keadaan. Kalau tuan-tuan rasa ingat dosa itu menjadikan kita makin menyesal, maka itu boleh jadi baik. Okey. Tetapi kadang-kadang kalau mengenangkan kita pernah buat dosa, lalu kita kata dulu dah buat dosa dan bertaubat, lepas tu dia ingat balik supaya kadang-kadang nafsunya teringin nak kembali balik. Faham tak? Faham tak? Dia pernah buat, kemudian dia bertaubat, lalu dia kenangkan balik zaman buruknya dulu dan dia rasa nak kembali balik. Itu boleh jadi buruk juga. Maka tuan-tuan, dia depend, ikut kepada keadaan. Apa yang paling penting adalah dia tidak kembali kepada perkara ataupun masalah tersebut. Ruwaim ditanya tentang taubat. Lalu dia berkata, taubat adalah kamu harus bertaubat atas taubat itu. Dia maksudkan supaya menghilangkan jejak taubat itu. Maknanya betul, bertaubat atas taubat. Ini juga lebih kurang perkataan daripada Rabi'atul Adawiyah. Dia kata apa? Kadang-kadang istighfar itu memerlukan istighfar. Macam mana? Orang tu istighfar, astaghfirullahalazim, dia perlukan istighfar atas istighfar itu. Kenapa? Kerana istighfar yang dimohon kepada Allah hanya pada lidah, bukan betul-betul dia minta pada hatinya. Dia perlukan istighfar lain untuk istighfar itu. Faham tak? Dia kata astaghfirullahalazim, tapi itu bukan dia minta betul, dia sekadar menjalankan pada lidahnya astaghfirullahalazim. Maka dia memerlukan istighfar lain untuk istighfar itu, yang kosong nilainya, yang dia tidak minta betul kepada Allah. Istighfar memerlukan nilai. Macam tu dalam kitab dia katakan taubat yang memerlukan kepada taubat. Okey, baik. Abu Ali Al-Husain Ahmad An-Nuri berkata, taubat seperti kamu harus berpaling daripada segala sesuatu melainkan Allah. Orang yang bertaubat, kamu dah paling, tak tengok kepada makhluk, tak tengok kepada ini, kamu hanya hadapkan diri kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, kita ni dalam kehidupan, dalam hidup kita ni, antara yang paling sukar menjadikan hati kita tawajuh menghadap Allah betul-betul, antaranya adalah makhluk. Syaitan ni kita boleh orang kata, ya dia susah juga, tapi kita boleh kompromi, bukan kompromi lah. Kita bagi amalkan zikir kita, wirid kita, kita punya tahsinat, insya-Allah terjaga. Tapi makhluk ini antara yang sukar. Bila kita terpaut kepada makhluk, tersibuk dengan urusan makhluk, rasa syok nak jatuhkan orang itu, rasa syok nak kalahkan orang itu, tuan-tuan, itu menjadikan diri kita berpaling untuk tawajuh sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Makhluk ini satu daripada sebab kita ini terseleweng. Bukan terseleweng, lari daripada hati untuk tawajuh kepada Allah. Tuan-tuan, nak dapatkan hati yang solid menghadap Allah, tuan-tuan, hati itu dia banyak lagi sangkut-sangkutnya. Faham tak? Disangkut tu banyak lagi. Dia kepada orang itu, kepada orang ini, nak jatuhkan orang itu, benci kat orang ni, geram kat orang tu, nak dapatkan itu dan ini, tuan-tuan. Sebab itu hatinya tidak dapat bulat menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah satu perkara yang sebenarnya antara yang mencabar dalam kehidupan kita untuk kita cermati dan fahami dengan baik. Dan apa yang saya nak sebut kepada tuan-tuan semua, sebab itulah Sayyid Qutb dia pernah kata, zaman ini kalau kita tak boleh tak campur dengan manusia. Tuan-tuan akan campur. Kenapa? Kerana dakwah amar ma'ruf dan nahi mungkar mesti bercampur manusia. Jadi kalau macam tu, macam mana saya nak buat? Kalau saya duduk dengan manusia, hati saya duduk habis dengan manusia. Lalu Sayyid Qutb mengatakan, duduklah dirimu dengan manusia,
tetapi hatimu hanya menghadap kepada Allah. Seolah-olah tuan-tuan, habis malam tu habis kita dengan tak ada cerita apa pun dengan dia. Tak ada teringat pun yang tadi yang itu habis terus. Besok cerita baru kita dengan manusia habis. Tuan-tuan, maknanya kita tak ada sakiti dia, tak ada hasad dengan dia, tak ada tamakkan hartanya, tak ada habis cerita dengan dia. Tuan-tuan, maka sifat-sifat itu adalah sifat yang baik yang perlu kita cermati bersama. Lalu katanya apa lagi? Mana tadi? Al-Wasiti mengatakan sebenar-benar taubat ialah taubat yang tidak meninggalkan kesan maksiat yang bersalarang di dalam hatinya, baik secara sembunyi atau terang-terangan. Barang siapa yang bertaubat dengan sebenar-benar taubat, dia tidak peduli apa yang akan terjadi padanya. Tuan-tuan tengok orang ni dia punya taubat kalau betul, dia dah taubat betul dah, tuan-tuan. Dia tak kisah apa pun yang berlaku. Maknanya apa? Kalau Allah ambil nyawa dia sekarang, akan datang besok. Kata Al-Imam, kata Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah dalam bukunya Tahqiq kepada Risalatul Mustarsyidin, beliau sebut ada contoh dia sebut di Kufah. Di Kufah ni ada 3 orang ahli ibadah atau ulama atau orang soleh yang katanya kalau malaikat maut datang nak cabut nyawa, dia tak tambah amalan dia. Maksudnya apa? Dia sudah siap sedia. Faham tak? Kalau kita ada appointment malaikat maut besok appointment malaikat maut ni, malam ni kita buat apa? Tak tidur tuan-tuan, minum kopi pun tidak. Qiyam, Quran, istighfar, taubat. Kenapa kita tingkatkan? Kerana kita tahu banyak yang culas. Kata Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah dalam kitabnya Risalatul Mustarsyidin, dia kata dia buat hikayat, dia ceritakan. Dia kata diseriwayatkan di Kufah contohnya ada 3 orang soleh yang dikatakan kalau malaikat maut datang kepadanya macam tu jugalah ibadahnya. Faham tak? Dia steady macam itulah. Dia rasa itu sudah cukup. Orang yang taubatnya sadiq kepada Allah, tuan-tuan, dia tak kisah Allah ambil nyawanya ke, tidak ke, apa ke, orang kata ke apa. Dia tahu dia sudah benar di sisi Allah. Kalau dia mati, dia tahu tempatnya di mana. Tapi kalau yang masih takut lagi, dia tahu dia ada masalah dengan orang tu tak selesai, dengan orang tu belum selesai, hatinya kepada tu tak selesai, dengan Allah ada dosa lagi. Tuan-tuan takut. Kalau tanyakan saya pun tuan-tuan, malaikat maut sekejap lagi datang tuan-tuan, kita sedia tak sedia? Kita kata banyak lagi taubat yang belum dilakukan. Banyak hak orang belum selesaikan. Ada orang suruh sampaikan duit ni tak selesai lagi, agihkan lagi ni. Contohnya, kita khawatir dan takut. Nampak tuan? Itu sifat dan sikap kita. Semoga Allah ampunkan kita dan Allah Ta'ala bantu kita untuk mencapai kedudukan di kalangan hamba-Nya yang benar-benar bersedia kepada Allah. Akhirnya, nak habis dah. Kita lanjutkan. Zunnun berkata, hakikat taubat ialah kamu berasa keluasan bumi ini sempit sehingga tak ada tempat menetap bagimu. Tuan-tuan kata, ya Allah, dosa ke sana, ya Allah, tak boleh. Hidupnya di atas dunia menjadi gusar kerana dia merasakan dosanya banyak. Tuan-tuan, okey? Quran sebut apa tuan-tuan? Ini contoh Ka'ab bin Malik, sahabat Nabi yang berdosa kerana tak ikut perang. Dia rasa dirinya dosa. Allah sebut apa? Wadaqat alaihimul ardu bima wadaqat alaihim anfusum wa dhannu alla malja'a minallahi ilaih. Dia rasa dadanya sempit sebab Nabi beri denda kepada dia. Ka'ab bin Malik. Sempit dada dia walaupun bumi itu luas. Kenapa tuan-tuan? Orang yang beriman macam tu. Kalau dia dah buat salah, dia rasa pergi Taman Jati tak kena, pergi Cameron tak kena, pergi Los Angeles tak kena, pergi Vienna tak kena, pergi mana semua tak kena. Tuan-tuan, kenapa? Kerana dia tahu dia sedang berdosa kepada Allah Ta'ala. Jadi ini sifat orang yang bertaubat. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita berhenti kat situ. Ingatkan boleh habis sikit lagi nak habis tajuk tu, tapi itulah dah masuk waktu dah, kan? Kalau masa qomat boleh ambil cantik tuan-tuan. Habis satu tajuk. Kan? Jadi tak apalah tuan. Nanti tuan-tuan ingatkan saya muka surat 31 perenggan yang kedua terakhir daripada muka surat tersebut. Sekadar itu saja aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.